Okey, sekarang kita nak buat latihan kedua pula. Masih lagi matematik tingkatan 3 bab 2 bentuk piawai. Bahagian permulaan iaitu bahagian pertama angka berhenti. Kita belajar angka berhenti. Sekarang latihan kedua. Okey, soalan ni tanya bundakan kepada satu angka bererti. Bundakan kepada satu angka bererti. Dia nak suruh kita bundakan nombor-nombor yang diberikan mengikut kejituan yang dia suruh. Iaitu sama ada satu angka bererti ke, dua angka bererti ke, tiga angka bererti ke. Itu kejituan yang dia hendak. Dalam latihan dua ni dia nak satu angka bererti sahaja. Kalau kamu masih ingat lagi, bundakan maksudnya kita menghampirkan. Menghampirkan ataupun mendekatkan sesuatu nombor tu dengan sesuatu mungkin kita kata puluh terdekat ke, dia dekat dengan puluh apa, nombor puluh apa. Okey, dia dekat dengan nombor ratus apa contohnya. Okey, kalau kita recall balik masa kita belajar sekolah rendah, contoh kalau kita ada 563. Yang ni dia tanya kamu, dia dekat nombor ratus yang mana? Dia kata bundakan kepada ratus yang terdekat. Bundakan kepada ratus yang terdekat, maksudnya dia tanya kamu, nombor 563 ni dekat dengan nombor ratus apa? Adakah dia dekat dengan nombor 500? Adakah dia dekat dengan nombor 600? Adakah dekat dengan nombor 700? And so on lah. Okay, 400 ke? Dia dekat dengan nombor ratus yang mana? Dah tentulah jawapan kita, dia dekat dengan ratus yang ke-6, iaitu 600. Dia dekat dengan 600. Jadi masa sekolah rendah kita pun belajar dia punya cara teknik dia ialah kita gariskan rumah ataupun tempat yang dia nak tadi. Iaitu kalau ratus terdekat, kita gariskan rumah ratus. Kemudian kita bulatkan rumah yang selepas tu. Maksudnya nombor ataupun digit selepas tu. And then kita tengok sama ada digit yang kita bulatkan tu, adakah dia terdiri daripada kumpulan nombor besar ataupun nombor kecil. Nombor 6 merupakan nombor yang besar. Jadi kita tambahkan dengan 1. Oleh sebab itu jawapan dia akan jadi 1 tambah 5 akan dapat 6 lah. Jadi bila kita bulatkan ni, kita buat kosong dan kosong seterusnya. Jadi 563 dia dapat dibundakan kepada 600. 600 iaitu dari segi dia terdekat dengan ratus yang mana. Jadi dia dekat dengan 600 lah. Okay, itu kita belajar masa sekolah rendah. Okay, now kita tengok pula. Kalau dalam sekolah menengah ni, tingkatan 3, dia sama juga, dia cakap pasal bundakan, cumanya dia adalah latihan untuk dari segi angka bererti. Dia tak tanya bundakan kepada puluh yang terdekat, ratus yang terdekat, ataupun ribu yang terdekat. Tapi disuruh bundakan kepada dari segi angka bererti. Kejituan, satu angka bererti, dua angka bererti, tiga angka bererti. Okey, boleh? Jadi maksudnya kat sini kita cuba buat dulu. Kita cuba buat nombor 1. Okey. Nombor 1. Okey, mari kita tengok. Okey. Nombor 25. Bundakan kepada satu angka bererti. Satu angka bererti maksudnya nombor 2 ni sahaja. Kat bawah ni kita gariskan. Kita gariskan nombor bawah ni. Kemudian kita bulatkan nombor selepasnya. Nombor selepasnya tu nombor 5. Okey, digit 5 ni dia kumpulan nombor besar. Jadi kita tambahkan dengan 1 kat sini. Jadi jawapan tu akan jadi 30 lah. 30. Jadi kalau kamu tengok ni, 30 ni dia berapa dia punya kejituan dia? Satu angka bererti, betul? Dekat nombor 3 sahaja, dekat sini sahaja ialah angka bererti dia. Nombor 3 sahaja. Itu angka bererti sebab kita dah belajar dalam kita punya nota sebelum ni dan juga latihan 1, kalau nombor sifar tu terletak pada bahagian belakang nombor integer, dia boleh dikira ataupun tak dikira. Okey, oleh itu dekat sini cikgu punya kata kejituan cikgu terletak pada nombor 3 tu, iaitu angka bererti pertama. Jadi betul lah. Okey, nombor 25 bila dibundakan kepada satu angka bererti, dia akan jadi 30. Memang nombor 30 ni ialah satu angka bererti. Okey, dia bukan dua angka bererti ni bukan. Kalau kamu tengok ni, nombor 30 ni, kamu kata dia adalah satu angka bererti atau dua angka bererti. Tidak. Dia sebenarnya adalah satu angka bererti dari segi sebab kita tengah bundakan. Bila kita bundakan, cikgu punya jawapan ni sebenarnya ialah satu angka bererti sahaja. Sebab cikgu ikut pemudaran yang cikgu nak. Okey, oleh sebab itu bila kita bundakan, jawapan itu bergantung kepada kita punya nilai kejituan yang kita nak. Okey, kat sini cikgu nak satu angka bererti sahaja. Jadi 30 tu sebenarnya satu angka bererti. Walaupun kamu nampak, kamu boleh argue sebenarnya dia ada dua angka bererti. Yes, kalau itu nombor asal-asalnya kamu dapat nombor 30 memang betul lah. Kamu boleh kata dia satu angka bererti ataupun dua angka bererti. Tapi dalam pembundaran, mengikut kejituan yang cikgu nak satu angka bererti. Jadi nombor 30 tu ialah satu angka bererti. Okey, boleh? Selalu student buat macam ni. Selalu student buat, bila kita nak bundakan, dia faham pasal pemudaran ni.
Dia tahu, dia ingat dah masa UPSR. Tapi jawapan dia buat, bila dia buat gariskan nombor 2 ni, dia tengok nombor sebelah, lepas tu dia tambah 1, dia buat 3. Dia buat 3 macam ni. Jadi dia anggap satu angka bererti lah kan. Ni sebenarnya salah. Ni kesilapan yang sangat paling common lah. Ni paling biasa dibuat oleh pelajar. Yang ni kalau ikutkan ni, satu angka bererti, yes. Kita setuju memang dia satu angka bererti, yes, kita agree this one. Tapi, cuba bayangkan, kita ada nombor 25, dia tanya kamu, 25 ni dekat dengan nombor apa? Kamu cakap nombor 3, dah salah dah, tak logik. Nombor 25 bukan dekat dengan nombor 3. Supposedly lah kalau ikut logik, 25 dekat dengan nombor 24, dekat dengan nombor 26. Tak mungkin dia dekat dengan nombor 3. Tak mungkin dekat dengan nombor 3. Okey? Nampak? Dia tak mungkin dekat dengan nombor 3. Alright. Daripada nombor yang asal 25, kamu buat jawapan 3. Okay, kenapa kamu buat jawapan 3? Sebab kamu nak jadikan dia satu angka bererti. Sebab tu kamu buat jawapan dia 3. Okay, kamu nak jadikan dia satu angka bererti, sebab tu kamu buat jawapan dia 3. Kononnya kalau kamu buat 30, dia akan jadi 2 angka bererti. Okay, nampak? Jadi sebenarnya silap. Nombor 25 bila kita bundarkan, dia sepatutnya dekat dengan nombor 24 ataupun 25. Kalau ikutkanlah. Tapi kamu buat nombor 3, dah terang-terang dah. Jauh sangat beza dia. Jadi tak mungkin soalan tu, jawapan tu nombor 3. Okay? Sepatutnya lah jawapan dia ialah, kalau kita bundarkan nombor 25 ni, dia sepatutnya dekat dengan nombor satu angka bererti yang mana? Dia dekat dengan nombor satu angka bererti. Kalau kita ada satu angka bererti, nombor tu ialah 20, 30, 40, 10. Contoh kita ambil 4 nombor ni. 10, 20, 30 dan 40. 10 ni satu angka bererti. Ni satu angka bererti. 20 pun satu angka bererti. 30 pun satu angka bererti. 40 pun satu angka bererti. Kan? Logically, 10 ni ialah satu angka bererti. Mengikut kejetuan yang cikgu nak lah. Okay, 20 pun satu angka bererti. 30 pun satu angka bererti. 40 pun satu angka bererti. Jadi dia tanya kamu, bundarkan. Okay, maksudnya, nombor tadi, kita nak menghampirkan dia dengan nilai yang mana? So, bundarkan kepada satu angka bererti. 25 ni, dia lebih dekat atau dia terhampir dengan nombor satu bererti yang mana? Dia hampir dengan 10 ke? Dia hampir dengan 20 ke? Dia hampir dengan 30 ke? Dia hampir dengan 40 ke? Jadi 10 dengan 40 ni confirm lah salah. Yang tinggal ialah 20 dengan 30 sahaja. Tapi sebab itulah kita tengok nombor yang belakang tu. Jadi nombor 25 sebenarnya dia dekat sini. Nombor 25 dekat sini dekat dengan nombor 30. Jadi sebab itulah jawapan kita 30. Okey? Okay, cuba tengok baik-baik. Nombor 1 ni sangat penting sebab yang ni lah boleh katakan 95% pelajar salah. Bila dia buat nombor 25 dia akan bagi jawapan 3. 95% pelajar akan jawab 3. Jadi ambil perhatian kat sini. Dia fikir logik sahaja. 25 kalau dibundarkan tak mungkin jawapan ni 3. Tak mungkin jawapan ni 3 juta. Jawapan ni mesti lagi dalam lingkungan 20-an ataupun 30-an. Okey, dalam lingkungan 20-an ataupun 30-an saja. Tak mungkin jawapan dia 3 ataupun 300 ataupun 5,000. Tak mungkin. Jawapan ni masih lagi dalam rumah yang sama, iaitu kalau ada rumah sampai 10, jawapan ni masih lagi dalam rumah 10 juga. Tak mungkin 3 ataupun 300 ataupun 3,000. Jawapannya masih lagi dalam 10. Okey, 10, 20, 30, 40. Ni jawapan-jawapan yang logik. Jawapan yang tepat dah tentulah 30. Okey, boleh? Okey, jom kita tengok pula soalan seterusnya. Okey, soalan nombor 7. Okey, nombor 7 dia dekat dengan kita nak guna bundarkan kepada satu angka bererti. Jadi nombor 7 bila bundarkan kepada satu angka bererti, dah tentulah 7 je lah. Kan sebab 7 ni memang satu angka bererti pun. Jadi jawapan ni 7. Ataupun kamu nak buat teknik yang sekolah rendah tu, kamu kena buat macam ni. 7 perpuluhan sifar. Jadi kamu kena gariskan digit 7 and then bulatkan nombor sifar. Nombor sifar yang belakang, nombor sebelah dia. Sifar ni kumpulan kecil, jadi tambahkan dengan kosong ataupun tidak ada efek lah. Jadi kita jawapan kita 7. Jadi bila kita buat nombor 7 tu, mula-mula kita akan buat 7 perpuluhan sifar kan. Tapi ini dah 2 angka bererti. Ini 2 angka bererti. Jadi kita kena buat jawapan dia dalam bentuk yang tepat, iaitu satu angka bererti, kita tulis 7 sahaja. Jawapan kita sepatutnya 7. Jawapan kita sepatutnya 7. Okey? Okey, nombor 1 jawapan 30 tau. Yang tadi kita cuma bincangkan bawah ni, jawapan 30. So 7 jawapan untuk soalan nombor 2. Okey, kita pergi pula soalan nombor 3. Bundarkan kepada satu angka bererti. Okey, bila nak bundarkan kepada satu angka bererti, maksudnya nombor 1 ni lah. Okey, jadi nombor kosong ni kita bulatkan. Nombor kosong kumpulan kecil tambah kosong. Jadi jawapannya 1, 0, 0, 0. Inilah satu angka bererti. Jangan tertipu. Biasanya pelajar akan buat, 95% pelajar akan buat 1.
Dia akan buat jawapan 1 sebab dia kata jawapan nak satu angka bererti. Jadi 1 je lah. Salah. Okey, ini salah. Ini jawapan yang salah. Okey, sebab bayangkan kita ada nombor 1008, dia tanya kamu. 1008 ni dia lebih dekat dengan nombor apa? Kamu cakap nombor 1. Tak mungkin. Tak mungkin 1008 lebih dekat dengan nombor 1. Tak mungkin. Dia lebih dekat dengan nombor 1000. Kalau dia satu angka bererti, dah tentulah 1000 pun satu angka bererti. Jadi jawapannya ialah 1000. Okey. Walaupun 1000 tu, angka 1000 tu, nombor 1000 tu boleh jadi satu angka bererti, dua angka bererti, tiga angka bererti ataupun empat angka bererti. Tapi di sini, okey, cikgu gunakan kejituan cikgu mengikut kehendak cikgu iaitu satu angka bererti. Iaitu hanya nombor 1 sahaja, cikgu kata dia adalah bererti. Jadi jawapannya 1000. Okey, jadi jawapannya ialah 1000. Satu salah. Okey, 1000 jawapannya kalau satu angka bererti. Okey, nombor 4 pula. Okey, nombor 4 kita nak satu angka bererti kan? Jadi kita gariskan nombor 2, bulatkan nombor 5 tadi. Dia kumpulan nombor yang besar, tambah dengan 1. Jadi jawapannya ialah 30,000. 30,000 lah jawapan dia. 25,021. Dia dekat dengan nombor apa? Dekat dengan 30,000 lah. Sebab 30,000 ni memang satu angka bererti. Okey, memang satu angka bererti dan dia dekat dengan 25,000. Okey, kamu tak boleh jawab 3. Okey, kamu tak boleh jawab 3. Mentang-mentanglah 3 ni satu angka bererti. Nampak dia satu angka bererti, jadi kamu buat 3. Salah. Okey, sebab dia dah kata terang-terang dah. Nombor ni 25,000. Takkanlah jawapan dia 3. Okey, secara logiknya, jawapan ni mestilah berpuluh ribu juga. Tak mungkin dapat 3. Jadi bila kita bundakan, kita dapat 30,000. Itu jawapan untuk nombor 4. Okey, nombor 5 pula, kita bundakan kepada satu angka bererti ya. Kosong ni tak dikira, jadi dekat 2 sahaja kita kira. Jadi kita bulatkan nombor sebelah dia, tambahkan dengan 1, jadi jawapan dia 0.3. Ni jawapan dia, 0.3. Okey, dekat sini kamu ada option kamu buat 0.3 kosong ataupun 0.3. Ni dari segi nilai, memang dua-dua nilai sama. Dari segi nilai sama. Nilai sama. Tapi dari segi kejituan tak sama. Okey, nilai sama tapi kejituan dia tak sama. Kejituan tak sama. Okey, kejituan tak sama. Jadi kejituan yang nombor atas ni, nombor 0.3 sifar ni, kejituannya ialah 2 angka bererti. Okey, manakala yang bawah pula 1 angka bererti. Okey, oleh sebab itu kita nak 1 angka bererti, sebab itulah kita buat 0.3. Okey, siapa masih lagi ingat kalau kita belajar subjek sains, kamu tengok ukuran dia, kalaulah kita ada contohnya ukuran dia ialah let's say darjah Celsius. Kita buat ukuran pertama let's say 4 darjah Celsius. 4.3 darjah Celsius. Contoh. Okey, jadi ukuran yang seterusnya kita kena buat 4.0. Kalau jawapan dia 4, kita ukur 4, kita tak boleh buat 4. Siapa buat 4 salah. Kalau ikut sains lah. Kalau ikut sains, kalau kamu ukur satu lagi dia punya suhu, kamu dapat 4 darjah Celsius, kamu tulis 4 macam ni. Salah. Tak boleh. Okey, kamu kena buat ikut kejituan yang sama. Kamu kena buat ikut kejituan yang sama, iaitu kalau kamu nak buat 4 juga, memanglah dia punya ukuran dia 4. Jadi kamu kena buat 4.0 darjah Celsius. Ni barulah dia punya sistematik. Ni lah sistematik. Jadi mengikut kejituan yang kamu nak. 4.0 lah macam ni. Okey, boleh. Okey, next. Kita pergi pada soalan nombor 6 pula. Okey, nombor 6, jawab soalan dia 0.258. Jadi kita gariskan nombor 2 and then kita bulatkan nombor 5, tambahkan dengan 1, jadi jawapannya ialah 0.3 sahaja. 3. Sebab dia nak satu angka bererti. As soon je kalau kamu buat 0.3 sifar. Ni dah 2 angka bererti. Salah. Kalau kamu buat 0.3 sifar. Ni dah 3 angka bererti. Salah juga. Kalau kamu buat 0.3 sifar. Ni 4 angka bererti. Salah juga. Dia nak satu angka bererti sahaja. Jadi kamu buat 0.3 sahaja. Jadi 0.258 dekat dengan nombor apa? Dekat dengan 0.3. Dekat dengan 0.3 mengikut kejituan satu angka bererti. Okay, now soalan nombor 7 pula. Kita ada nombor 0.4009. Gariskan nombor 4. Bulatkan nombor sifar kat sebelah dia. Jadi kumpulan sifar ni kumpulan kecil. Tambahkan kosong ataupun tiada perubahan. Jadi 0.4009 dekat dengan nombor 0.4 sahaja. Okey, nampak? Ni satu angka bererti lah. Ni satu angka bererti. Okey, now nombor 8 pula. Kita ada nombor 2. Gariskan nombor 2. Nombor 1 ni kita bulatkan. Jadi tambahkan dengan sifar. Jadi kita dapat 0.2. Stop. Habis. Okey. Now kita buat nombor 9. 0.082. 0.082. Jadi kat sini kita dapat gariskan nombor 8. 8 dan 5 kita bulatkan. Tambah dengan 1. Jadi jawapan dia
sifar perpuluhan sifar 9. Stop. Habis. Nampak? Okay, sebab yang sifar kat depan ni memang tak kira. Sifar yang kedua pun tak kira. Nombor 9. Digit 9 tu baru start kira sebagai satu angka bererti. Jadi, betul lah. Sifar perpuluhan sifar 9. Okay, nombor 10. Nombor 10 kita start dekat nombor 8 ni. Bulatkan nombor sifar. Jadi, kita akan dapat tambah sifar. Jadi, jawapannya ialah sifar perpuluhan sifar 8. Okay. Boleh Okay. Seterusnya nombor 11. Kita gariskan nombor 7. Gariskan nombor 7. Bulatkan nombor 2. Tambahkan dengan kosong. Jadi jawapan dia sifar perpuluhan sifar 7. Okay, siap. Sebab ni memang satu angka bererti. Okay. Ni satu angka bererti je. Okay, nombor 12 pula. Kita nak bundakan kepada satu angka bererti. Ni bahaya Soalan macam ni bahaya. So 6,6,000. 6,000. Jadi kita gariskan nombor 6. Sebab ni memang satu angka bererti. Bulatkan nombor sifar kat sebelah dia. Tambahkan dengan kosong. Jadi jawapannya kosong tambah 6, 6 kan? Jangan buat 6. Sebab 6 ni satu angka bererti betul. Tapi dia tak sama dengan 6,000. Bundaran ni ialah 6,000. Sebab 6,000 tu memang satu angka bererti. Jadi jawapannya 6,000. Kalau kita bundakan 6,000 kepada satu angka bererti, kejituan satu angka bererti, jawapannya tetap 6,000. Okey? Tengok balik dalam video nota tu, dia ada cakap pasal kalau kita ada nombor 6, ada dalam nota cikgu buat 5,000. Bayangkan nombor 5,000 tu dia ada satu angka bererti, atau dua angka bererti, atau tiga angka bererti, atau empat angka bererti, mengikut kejituan yang kita nak. Jadi dekat sini kita nak pembundaran, yang kita nak ialah kejituan dia satu angka bererti. Jadi 6,000 lah. 6,000. Okey. Kalau cikgu bundakan kepada dua angka bererti, tetap 6,000. Kalau cikgu bundakan tiga angka bererti, tetap 6,000. Kalau kita bundakan 4 angka bererti, tetap jawapan 6,000. Tak mungkin nombor tu jadi 6. Tak mungkin. Daripada 6,000, tak mungkin dia bertukar jadi 6. Tak mungkin. Dia bertukar jadi 60. Tak mungkin. Dia bertukar jadi 600. Pun tak mungkin. Dia bertukar jadi 600,000 pun tak mungkin. Sebab nombor tu memang 6,000 je. Tak mungkin dia bertukar dengan nombor-nombor yang drastik macam ni. Dia hanya boleh tukar jadi nombor mungkin 6,000 atau 7,000. 6,000 atau 7,000 sahaja jawapan dia. Kalau dia kejituan satu angka bererti. Okey, nombor 13 pula, kita ada 4.21000. Jadi kita gariskan nombor 4, iaitu angka bererti pertama. Bulatkan nombor 2, tambahkan dengan kosong. Jadi jawapan dia 4 sahaja. Okey, 4 sahaja sebab dia nak satu angka bererti. Kalau kita buat nombor di belakang, kita akan tak boleh sebab dia salah. Sebab dia akan dikira sebagai angka bererti. Jadi kita buat 4 sahaja. Nombor 14 pula, kita gariskan nombor 6. Bulatkan nombor 8, tambahkan dengan 1. Jadi jawapan dia 7 sahaja. Tak boleh buat nombor perpuluhan kat belakang sebab itu akan menambahkan kejituan dia. Jadi dia nak satu angka bererti sahaja, kita kena buat satu angka bererti. Okey, boleh? Cikgu harap latihan satu ni dapat memberi sedikit orang kata kefahaman yang lebih lanjut selepas kamu menonton video nota cikgu. Okey? Boleh semak jawapan dia. Yang ni kalau siapa yang tengok ada dia punya hard copy ke, soft copy ke, boleh download dulu latihan ni, kemudian cuba buat. Kalau tak faham boleh tengok video yang ni. Okey? Itu saja. Take care. Bye bye.